dzalika. Lepas perkataan bil khuruji ni kena tambah perkataan an, ain nun mati, an dzalika. Sekali lagi, fakullama akhlasta bil khuruji an dzalika yukshafu laka annahu ta'ala huwal fa'ilul mawjudu la anta. Baik, artinya maka manakala membersih engkau dengan keluar daripada yang demikian itu, nescaya dibukakan bagi engkau bahawasanya Ta'ala ialah yang berbuat, yang bersifat wujud, tiada engkau. Baik, kita ulang sekali lagi. Maka manakala membersihlah oleh engkau. Apa maksud membersihlah oleh engkau? Jadi maksud membersihlah ni maknanya menjauhi oleh engkau. Tu makna membersih. Menjauhilah oleh engkau. Apa pula yang kita jauhi daripada diri kita? Maksud kita menjauhi akan diri kita tu, maksudnya ialah kita tidak lagi memandang akan selain daripada Allah. Tu baru bersih. Kita bersihkan daripada dalam hati kita. Tu nak bersih tang mana tu? Tempat nak dibersihkan tu dalam hati kita. Maksud membersih itu pula maksudnya menjauhikan oleh kita daripada hati kita lah maksud dianya. Kita jauhi daripada memandang akan yang selain daripada Allah. Tak usah duk ingat lagi dah kepada diri sendiri. Tak usah duk ingat lagi dah kepada makhluk yang selain daripada Allah. Hilangkan, lupakan daripada kewujudan kita, daripada kewujudan makhluk yang selain daripada kita. Hanya yang wujud ialah Allah. Itu maksud dia. Kalau itu yang ada dalam diri kita, maka hati kita tu dah bersih dah tu. Bersih daripada kekotoran. Selagi kita duk masih memandang kewujudan makhluk,
Itulah yang dimaksudkan dengan kekotoran tadi itu. Bermaksud hati kita masih lagi kotor, hati kita masih lagi tak bersih, hati kita masih lagi tak cuci lagi. Kena cucilah. Nah, cuci itu tadilah maksud dia. Nah, dengan kita menjauhi daripada memandang akan kewujudan kita ataupun kewujudan makhluk yang selain daripada Allah. Kita mesti ada fana dalam hati kita. Dan hilangkan, lupakan. Jangan duk berasa sikit pun dalam hati suatu benda yang kita buat tu kita lah yang mengadakan dia. Jangan. Nah, kalau kita buat pun atas nama usaha yang kita belajar minggu hari itu, yang mengadakan, yang menjadikan itu hanyalah Allah. Sebab Allah lah Khaliq. Khaliq ni kita mengaji dah minggu hari tu. Khaliq ialah yang mengadakan, ialah yang menjadikan. Kita yang selain daripada Allah ni dipanggil namanya makhluk. Makhluk bukan mengadakan, makhluk bukan menjadikan. Makhluk ialah yang dijadikan. Dia tidak mengadakan, dia tidak menjadikan. Kita ni makhluk ni, kita hanya satu je duduknya, iaitu kena jadi. Hak kita duk buat perbuatan gerak-geri kita tu pun dijadikan oleh Allah. Perkara yang terjadi selepas dari kita duk berusaha, Allah juga yang menjadikan. Kena berperasaan begitu dalam hati kita. Itulah maksud dia bersih. Nah, kalau tak ada lagi macam yang kita sebut tadi, hati kita tak bersih lagi. Nah, duk ada selain daripada Allah, orang panggil dalam hati kita tu. Masih duk ada aghyar, masih duk ada ghairullah dalam hati kita. Baik, tak apalah. Lepas tu dia hurai lagi, penjelasannya lagi dengan keluar daripada yang demikian itu. Bagaimana taswirnya? Nah, dengan ni kita panggil gambaran. Rupa membersihkan tu lagu macam mana, nak bagi nampak juga rupa dia. Gambarannya begini. Dengan keluar, yakni dengan keluarlah oleh kita lah, ataupun oleh engkau tadi, daripada yang demikian itu. Mana dia yang demikian itu? Nuh, yakni syirik khafi. Musyarun ilaih dia kembali kepada syirik khafi. Nah, dulu kita duk belajar dah, ada terbahagilah syirik ni kepada dua. Kan? Yang pertama kita panggil syirik jali. Yang kedua kita panggil namanya syirik khafi. Kalau ada berkaitan dengan yang kita dalaman hati kita ni, namanya syirik khafi nama dia. Dan kalau kita duk berasa, dan duk pandang lagi dalam hati kita, kita yang buat, kita lah yang mengadakan, kita lah yang buat bagi ada. Nah, itulah contohnya syirik khafi. Nah, maknanya kena buang, kena bersihkan, jangan duk bagi ada dalam hati kita ni syirik khafi. Buat usaha aja. Jangan sampai duk i'tiqad kata kita tu yang mengadakan.
Bukan dilarang kita berusaha. Agama syarak tidak menegah kita dari berusaha. Bahkan ada kalanya usaha itu hukumnya wajib. Bahkan ada kalanya berusaha itu hukumnya sunat. Selain daripada ada yang haram, ada yang makruh. Contoh usaha yang wajib, contoh macam duk semayang sehari-hari 5 waktu ni. Hak ni orang panggil usaha yang diwajibkan. Wajib tu kena buat. Sehari semalam solat sebanyak 5 waktu, maka dipanggil usaha yang wajib. Ada usaha yang sunat, yang kita duk buat kerja ibadat sunat ni, kan, namanya dipanggil usaha yang disunatkan. Kedua-duanya boleh pahala. Kedua-duanya merupakan amalan soleh yang dituntut, yang dikehendaki kita buatnya. Ada dengan nama wajib, ada dengan nama sunat. Kan? Sehari duk berasa kata semua Allah Ta'ala yang buat, termasuklah usaha kita. Kan? Allah berkehendak jadi. Allah tidak berkehendak menjadi, maknanya tak jadi. Kan? Lah kali kita pun tak mau nak semayang. Yang itulah yang sesat. Kan? Sampai ada nak melarat kita tak kena semayang, kita tak kena puasa. Itu salah. Pasal solat, semayang, fardu apa semua yang kita sebutkan tadi, yang fardu-fardu tu hukumnya wajib. Jalan untuk kita dapat masuk ke syurga kena semayang. Jalan untuk kita mendapat keredaan daripada Allah kena solat, kena puasa. Mana yang wajib tadilah, kena buat, tak boleh tinggal, baru diberi pahala. Kalau tidak, berdosa. Lawan guru dengan tinggal tadi, jawabnya berdosa, terjun neraka jawabnya. Yang tu jangan duk salah faham. Kan? Tak perlu kita sebut tajuk usaha kita ni Allah yang menjadikan, bukan kita yang menjadikan. Lah kali tak kena semayang. Bukan lagu tu maksud dia. Kalau mengaji tasawuf, lagi duk koi mengaji, lagi tak kena semayang, bohong je tu. Bukan ilmu tasawuf lah tu, ilmu sesat lah tu orang panggil. Baik. Lepas tu lagi, sambung lagi. Nescaya apabila dah bersih, apabila hati kita lah yang bersih, cuci ni hati kita apabila dah cuci bersih, kita dah fana, kita dah sempurna tauhid kita, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid asma. Kita pun dah sampai ke darjah hakikat yakin hati kita tu dengan Allah. Nescaya. Ni habuan. Ini orang panggil apa? Kurniaan daripada Allah. Dibukakan bagi engkau bahawasanya Ta'ala ialah yang berbuat. Nescaya dibukakan. Siapa yang membuka? Kita kah yang tolong buka nak boleh nampak ni? Tidak. Kita tidak ada kudrat iradat. Yang membukakan tudung hijab ini ialah Allah. Allah yang membuka tudung ini. Allah yang menghilang, yang mengangkat akan tabir hijab yang mendindingi di antara kita dengan Allah. Sesungguhnya diri kita, makhluk seluruhnya, ia merupakan hijab. Selagi duduk di tengah dengan perkara-perkara ini, selagi itulah kita, mata hati kita tak dapat melihat
kewujudan Allah. Kan duk nampak makhluk lah yang wujud. Tu maksud dia. Lalu Allah Ta'ala pun membuka, menghilang, membuangkan hijab dinding yang ada dalam hati kita. Apabila Allah membuka, lalu terbukalah, maka berlakulah kesan daripada kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Yang membuka ialah Allah. Apabila Allah membuka, mulanya tertutup, kan, terlindung. Terbukalah. Apa yang terbuka? Yakni mata hati kita. Maksud yang terbuka tu basirah kita. Mata hati kita langsung pun terbuka. Apabila mata hati kita terbuka, maka baru kita boleh melihat. Barulah mata hati kita tak sat ni dapat melihat, dapat memandang dengan kurniaan cahaya daripada Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat pandang, apa yang mata hati kita dapat lihat bahawasanya bahawasanya tu yakni Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala ialah yang berbuat, ialah yang mengadakan. Berbuat tu maksudnya yang mengadakan, yang menjadikan, yang semaknalah perkataan yang sama makna dengan dia. Maka lalu yakinlah, ada orang panggil timbul perasaan yakin. Ada orang panggil tahap keyakinan hati kita dengan Allah. Maka lalu kita pun berperasaan, ini pun ilmu rasa, kan. Timbullah perasaan yakin di dalam hati, kurniaan daripada Allah kepada seorang kita, bahawasanya yang menjadikan, yang berbuat tadi, yang mengadakan ialah Allah Ta'ala. Maka lalu asyiklah hati dia memandang Allah. Tak lupa hati dia tu melihat Allah. Lawan kepada ingat Allah tu ghaflah. Ghaflah tu lupa kepada Allah. Lawan ghaflah ni tak lupa tu hadir. Dia apa yang maqam muhadarah dia panggil. Kan? Berasa akan kehadiran Allah. Berasa kehadiran Allah pada setiap kita. Dia apabila sebut, inilah yang kita dah sebut perkataan dalam bahasa Arab musyahadah. Musyahadah. Satu lagi kita dah sebut dengan guru-guru kita duk mengajar, dia ada sebut syuhud. Syuhud kah, musyahadah kah, maksudnya melihat. Maksudnya ialah melihat ataupun memandang. Yang melihat, yang memandang itu ialah mata hati. Adakah mata hati kita nampak zat Allah? Bukan macam tu. Lagi sesat tak pasal-pasal. Mana boleh di atas dunia ni kita melihat zat Allah. Kecuali Nabi kita Muhammad seorang saja. Ketika semasa Mi'raj ke langit, kan, Allah mentajallikan zatnya, diperlihatkan zat Allah serta dengan sifatnya
kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada Nabi kita Muhammad, tidak boleh melihat Allah. Hatta Nabi-Nabi pun, Rasul-Rasul pun selain dari Nabi kita Muhammad nak melihat Allah, tidak diizinkan melihat oleh Allah. Contohnya macam kita duk baca kisah Nabi Musa alaihissalam, kan, nak melihat Allah tidak izin. Itu di atas dunia. Adapun di akhirah esok, maka kita orang-orang yang berimanlah, kan, diizinkan Allah melihat akan zat serta dengan sifat-sifat kamalat dia. Itu lihat dengan mata. Atau baik, itu maksud dia melihat tadi, melihat dengan mata kepala. Adapun hati pun tidak akan dapat melihat zat Allah. Hati kita maksud memandang, melihat ni nak kena terjemah elok-elok maksud syuhud ni. Maknanya merasai, ataupun maknanya lain yakin kewujudan Allah, merasai akan kewujudan Allah. Bukan tengok zat Tuhan, hati tu tiba-tiba ada mai cahaya kok mana pula ke, mai lah satu rupa ke dalam hati kita yang mengaku dia ialah Tuhan. Jangan nak tipu lah ke tu. Itulah syaitan. Mata kepala ke, mata hati ke, sama sekali tidak akan mendapat akan zat ataupun sifat Allah. Kita dah belajar maksud syuhud ni, kita rasa, betul, kita panggil ilmu rasa. Apa yang hati kita pandang makhluk. Misalnya kita pandang diri kita, kita nampak kewujudan Allah, kita berasa kewujudan Allah. Bukan kita ialah Allah. Salah tu. Itu yang dok main sesat tu. Antara yang sesat dia mengaku dia Tuhan. Dok mengaku akulah Allah. Kan? Dok mengaku akulah Tuhan, itu ilmu salah. Dok tengok pokok pisang nampak Allah, nampak Tuhan. Tengok ayat hujan dok turun menitik, tengok tiang lampu, dok nampak Allah. Kalau dia pegang pada hakikat itu ialah Allah, kufur. Itu kufur. Itu perkataan syirik, perkataan kufur. Salah, sesat, lagi menyesatkan. Hati-hati. Punca-punca berlaku kesalahan, yang duk mengajak tu pun guru sesat dah. Dia pun tak tahu daripada mana datangnya ilmu dia, kan? Dengan belajar dengan guru yang murabbi, mursyid ke tidak, kan? Duk fikir aku akal ya. Betul ada ibarat kata-kata dari ulama sufi, maksud syuhud ni antaranya iaitulah kita memandang kita memandang Allah pada makhluk. Bukan Allah ialah makhluk, bukan makhluk itu ialah Allah, bukan. Apa yang kita pandang? Kita pandang, kita rasa kewujudan Allah. Ni siapa yang jadikan kita ni? Contohnya zat tubuh badan, jasad tubuh badan kita ni, siapa yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada? Tentulah Allah. Itu yang nampak Tuhan tu, bukan kita tu ialah Tuhan. Hati-hatilah. Kan? Begitulah setiap perbuatan kita. Jalan kita, gerak-geri kita, berjalan, duduk, berlari, apa pun yang, kan, apalah pergerakan yang kita buat, nampak Allah. Apa maksud dia? Maksud nampak Allah tu, Allah lah yang menggerak-gerikan perbuatan kita. Kita rasa kehadiran Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan kudrat,
Dialah yang duk bergerakkan kita boleh berjalan, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berlari, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh solat, boleh semayang, buat rokok, buat iktidal, sujud sebagainya dan lain-lain lagi. Itu yang dimaksudkan dengan syuhud, yang dimaksudkan dengan musyahadah. Jangan duk mereka tak ketahuan. Hati-hati. Kalau kita yang nak jadi guru, nak mengajar ilmu-ilmu seperti ini, dia mesti pelihara dulu batas-batas syarak. Dia mesti tahu dulu perbezaan antara kufur dengan iman dulu. Nak surah, nak hurai, nak syarah, lagu mana tinggi melangit pun, yang tu kena jaga. Permudahkan kalau boleh. Sebab takutnya perkataan yang payah-payah nak faham, yang payah-payah nak faham ni lah, kalau tak diterang sebetul-betul maknanya, boleh menyebabkan si pendengar tu saat lagi jadi kufur. Dia pegang hak tak betul, saat lagi kufur. Baik. Jadi ibarat kita mengaji ni lah betul lah. Biar lambat-lambat pun tak apa, biar terang, biar jelas, macam ni. Lepas tu lagi, ni kita duk belajar tajuk syuhud ni. Inilah syuhud, musyahadah. Dalam bahasa Arab tadi apa dia tadi? Apa tadi tu? Sekali lagi dia akan ceritalah. Wa iza lam yashhad tadi tu yang bersifat wujud, tiada engkau, yakni tiadalah yang berbuat dan tiadalah yang bersifat dengan wujud, ialah engkau tidak berbuat, engkau bukan yang menjadikan, engkau bukan yang mengadakan. Yang mengadakan, yang menjadikan engkau itu ialah Allah. Yakinkanlah dalam hati. Bukan engkau tu yang apa tadinya, bukan engkau tu lah yang bersifat dengan wujud. Kita kalau mengaji usuluddin, kita mengaji lah ilmu tauhid, ilmu sifat 20, kalau perkara yang maujud terbahagi kepada dua. Perkara yang wujud terbahagi kepada dua. Yang pertama qadim. Allah, zat Allah, sifat Allah, yang wajibal wujud, yang qadim, sedia kala, tak ada awal, tak ada akhir. Satu lagi yang wujud, iaitulah makhluk ni, muhdas, yang dijadikan ni, yang dibaharukan. Kita juga wujud. Bezanya Allah tu qadim, kita makhluk ni baharu. Tetapi apabila kita masuk mengaji ilmu tauhid, apa tu? Tauhid khas. Ni kita duk mengaji tauhid khas lah nama dia. Apabila kita sebut tajuk wujud, yang maujud, yang maujud tu yang wujud lah, yang ada lah. Yang maujud ni cuma Allah aja. Sebab tu orang-orang tahlil, orang-orang sufi ni, antara makna yang mereka pasang pada kalimah tahlil, la ilaha illallah, la maujud illallah, tidak ada yang wujud selain daripada Allah, hanya Allah sahaja yang wujud. Kita makhluk alam seluruhnya tidak wujud. Yang tu nak kena faham. Jadi apa lagi seterusnya, dah kita faham tentang tu, bagaimana kita nak, adakah jadi berlawanan dengan ilmu tauhid yang kita mengaji, wujud terbahagi kepada dua, dengan kita mengaji ilmu tasawuf ni tauhid khas, wujud cuma satu je, iaitu Allah.
Jawabnya tidak berlawanan. Tak berlawanan. Maksud Allah Ta'ala sahaja yang wujud, iaitu wujud yang hakiki. Adapun kita makhluk wujud, tetapi wujud kita makhluk ni dipanggil nama dia wujud yang majazi. Wujud yang secara pinjam kata wujud tu letak pada kita. Hakikatnya sebenarnya kita tu tidak wujud. Lalu ulama-ulama sufi kita membuat contoh. Dia bagi contoh pokok dengan bayang-bayang pokok. Pokok pun ada, kan? Bayang-bayang pokok tu pun wujud juga, ada juga. Apa pemahaman kita? Sebenarnya yang wujud tu pokok tu. Ini bagi contoh je. Padahal dua-dua tu makhluk, wujudnya wujud yang majazi juga, pokok ke bayang-bayang pun, kan? Pas bayang-bayang tu kita kata ada tu bayang-bayang tu, tapi sebenarnya wujud tak? Bayang-bayang ni lah sebenarnya ada tak? Sebenarnya tak ada. Kita saja pinjam perkataan ada, kita bubuh pada bayang-bayang. Lalu kita pun katalah adanya bayang-bayang. Bagi kita yang dok belajar ilmu tasawuf ini, kita tidak pun mengisbat, tidak pun merasai akan kewujudan makhluk ni. Seluruhnya bayang-bayang ni makhluk ni lah. Yang kita dok rasa, yang kita dok i'tiqad, yang kita dok meyakini dalam hati kita tu, yang wujud sebenar-benarnya ialah Allah. Makhluk tidak wujud. Tu reti dia tu. Diri kita tidak wujud. Kalau benar kita itu wujud, wujud yang hakiki tadi, nescaya kita boleh mengadakan, nescaya kita boleh menjadikan. Tetapi yang sebenarnya kita tak ada kudrat, kita tak ada iradat. Ada saja tapi tak boleh mengadakan, tak boleh meniadakan. Hak itulah yang kita sebut apa tadi? Wujud majazi pada makhluk ni. Dia semua terbit pada perkataan musyahadah. Baik, nak jadi ada musyahadah ni, kenalah ada kurniaan daripada Allah, pembukaan daripada Allah. Apabila Allah Ta'ala buka, tu kasyaf, yuksyafu tu kasyaf lah. Kita ambil kasyaf tu dibukakan. Siapa yang membuka? Allah. Kalau Allah yang membuka, kita panggil bahasanya Allah mengurniakan. Pembukaan, dikurniakan pembukaan kepada kita, lalu jelas nampak dalam hati kita kewujudan Allah. Makan minum kita bismillahirrahmanirrahim, merasa rahmat Allah. Du ingat dalam hati makan minum kita tu, Allah rezeki, rahmat, kasih sayang dari Allah kurnia ke aku boleh makan. Bukan hanya setakat kata di mulut saja, kan? Bukan hanya setakat i'tiqad dalam hati saja Allah yang beri kita makan, tetapi sampai ke peringkat rasa dalam hati Allah yang beri kita makan. Sentiasa. Kalau masa tu 24 jam, 24 jam lah dia tu terbuka mata hati. Itulah dia kasyaf, kan? Lalu kalau ditanya, apa dia makna kasyaf? Lagu tu bukanlah maksud kasyaf tu nampak apa duk ada dalam hati seseorang. Ramai duk faham macam tu, kan? Nampak aib seseorang, nampak kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Yang tu ulama-ulama sufi mereka tak mau yang tu. Mereka tak mau tahu pun.
Mereka tak ambil tahu pun, tak mau ambil tahu pun apa yang ada dalam diri kita. Kan? Saat lagi dibukakan hijab, dikasyafkan, dia memang boleh tengok, memang dia mengetahui. Kan? Dalam diri kita tu, perut kita elok tak elok. Contohnya. Kan? Hang ni mayang penyegar ni. Dia tahu belakang. Itu kata kasyaf. Itu sughra dia panggil. Kasyaf yang kecil. Kata kasyaf yang kecil ni, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, bahkan wali-wali Allah sendiri katanya guru ana, depa tak mau ni, tak apa, tak ada pun tak apa. Hak depa mau ni, hak ni kasyaf yang kita mengaji ni. Kan? Sentiasa terbuka mata hati, nampak rasa kehadiran Allah. Tak maulah, tak mau ambil tahu rahsia orang, ambil tahu apa? Aib orang, buruk orang, tak mau ambil tahu. Tak mau, tak tahu pun tak apa, tak lorat. Kita ni nak ambil tahu sangat. Kan? Keburukan orang tu, keburukan orang ni, itu masih lagi awam. Kan? Itu bukan orang khawah. Lagi duk teringin nak ambil tahu hai orang, hai keburukan orang, hal rahsia orang, hal aib orang. Itu bukan khawas. Itu sifat orang awam. Hak suka ambil tahu, suka mengejek-ngejek, suka menghina-hina, suka duk cerca orang. Kan? Dia takut yang tu. Orang sufi. Kalau tak mau, kalau boleh yang sughra, yang kecil, kasyaf yang kecil ni, dia pun tak mau. Tapi kalau yang kasyaf, yang kubra, yang besar, ni yang kita duk mengaji ni. Hati sentiasa ingat kepada Allah. Tak lupa Allah. Kan? Berdiri pun Allah, duduk pun Allah, rasa. Gerak-geri kita, makan minum kita, sihat kita, sakit kita, semua kita rasa, semua daripada Allah. Kan? Yang ni lah yang kita duk lupanya. Selalu tak mau ingat ke Tuhan, benda-benda ni lah. Baik, habis datang situ nah. Mudah-mudahan kita faham ibarat tu. Kan? Takutnya lagi terlampau pendek sangat perkataan ni sampai tak faham pula. Kita peluah lagi, mudah-mudahan teranglah. Baik, seterusnya. Wa iza, mana dia? Wa iza lam tashhad ghairahu ta'ala kunta muwahhidan lahu haqiqatan. Abuh baris elok, esok nak mengajak orang lain pula. Lagi baris pun tak tahu nak baca lagu mana, nak ajak ke orang. Wa hadza syuhudu, ni syuhud ni. Wa hadza syuhudu qad yadumu wa huwa nadirun. Baiklah, artinya wa huwa nadirun. Baik. Dan apabila tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya ta'ala, adalah engkau itu ialah orang yang mengesakan baginya pada hakikat. Kan sebenarnya yang kita duk belajar, duk mengaji ni sebenarnya pangkat makom yang tinggi dah ni. Tak apalah, kita tak sampai lagi. Cuma kita belajar pangkat orang. Nak ambil tahulah juga lagu mana hak kata musyahadah, syuhud, kasyaf lah apa, mukasyafah apa semua tu. Tu je. Jangan lu salah faham kata aku ni terani dah ni. Ada lagi ni kita ni. Kan? Mayang pun pemalas, ada hangangan nak jadi kasyaf lah, syuhud lah apalah. Kan? Hak malas
semua buat ibadat tak ada dah tu orang ni. Ya, hidup dia dengan duk buat amal ibadat je ni orang ni. Baik. Jadi dan apabila tiada memandang oleh engkau akan yang lain daripadanya daripada Allah Ta'ala. Nah, apa maksud tiada memandang? Maknanya hati nah, syuhud tadi. Apabila hati kita sudah tidak melihat akan kewujudan makhluk yang selain daripada Allah, gitu makna dia. Dan hati kita cuma duk tercerah, ternampak Allah sahaja. Dan jelas kewujudan Allah ni, tak ada sebenarnya suatu pun kan yang boleh mendidingi kita daripada Allah. Allah tu terang dah, jelas dah, tapi kita masih juga lagi tak nampak. Kerana apa? Kerana saat inilah ada hijab dan sebagainya lah. Kan macam-macam hijab kita ni, kalau sebut kata makhluk tu banyak sangat. Terlajak-lajaknya kan yang mendidingi kita dari sampai kepada Allah. Lalu si seorang ni hatinya telah cuci dah, hati dia dah bersih dah, dia telah memperolehi mendapat kurniaan daripada Allah. Lalu maka hilanglah daripada hati dia. Hilang tu panggil fana. Fana tu maknanya asal dia hilang, lenyap. Tu je reti dia. Jangan dipersusahkan. Kadang-kadang ni jumpa ke setengah orang yang tak tahu apa satu ni, dia ulah perkataan fana tu lah kali. Ada gila berjalan tepi jalan tu tengah fana lah tu. Tu gila, tu bukan fana, tu kak habis dah. Kan? Istilah dalam ilmu tasawuf tu kena faham sungguh-sungguh dulu. Kan? Hak gila lah putih waya. Anak habang dia fana apa? Kan? Fana ni makna orang yang tak merasai kewujudan makhluk. Dia pun tak ingat dah ke diri dia sendiri. Dia ada ingat Allah je. Orang fana ni dia tak boleh buat apa. Naik motor tak boleh. Tak boleh naik motor. Nak kona kau tu, nak kona kau ni, nak sehari nak tekan gear, sehari nak free gear, sehari nak tekan brake. Orang fana boleh buat ke? Orang fana takkan nak boleh buat. Dia tak ada dah makhluk. Motor ke, kan? Motor ke apa, tingkah laku, perbuatan tadi tu semua tu kerja buat makhluk. Yang kita lakukan dalam keadaan kita sedang, bukan dalam keadaan kita lupa. Fana tu lupa. Duduk, misalnya dia duduk buat ibadat, dia akan jadi orang yang asyik dengan Allah, terlupa benda-benda lain. Apa satu pun tak ingat. Nak makan pun tak ingat, nak minum pun tak ingat. Kita ni ingat belaka, tak gila apa perut ingat nak makan. Tu jangan, tu duk fana lah tu. Mohong yang boleh lah. Bukan lagu tu istilahnya, salah. Kata Tok Guru anak tu, nak naik motor pun tak boleh. Jangan duk berlakon-lakon kak, jangan duk berpura-pura ke dia kata. Mohong sangat nak menipu orang boleh lah. Kau tu tengah fana. Fana duduk lagu tu, dia galik, dia zawq orang panggil. Dia asyik dengan Allah Ta'ala. Lupa segala-galanya. Tu fana. Tu hilang. Hilang tak ada apa makhluk kat dia. Ni reti pula pakai selipar, buka selipar, sekali pakai selipar. Kan? Sekali pakai selipar. Sekali nak terkencing kan? Kan? Sekali lapak nasi, entah nasi 2 pinggan tu. Kan? Bukan lagu tu. Bukan masuk fana macam tu. Baik. Nanti kita akan satu hari nanti kita akan kupas tajuk majzub.
Kan, orang yang berada pada maqam jazabah. Macam mana jazabah orang yang majzub ni? Kan? Tak apalah, biar pilu tu dulu. Lambat nak habis lagi. Kemudian katanya al-musannif, apabila dah cuci bersih lah, dah tak ada apa dah yang kita lihat dalam hati kita akan selain daripada Allah, tak ada dah. Nescaya adalah engkau itu ialah orang yang mengesahkan baginya, yakni bagi Allah pada hakikat. Ini baru kena perkataan dengan dalaman dia, zahir dengan batin dia. Hak kita sebut tadi nah. Hak kita sebut dasar ni makna tahlil la maujuda illallah. Kita orang awam ni boleh kata aja tidak ada yang wujud selain Allah. Tu makna dia, makna la ilaha illallah. Kan ahli-ahli tariqat, antaranya dipasang makna la ilaha illallah dengan makna itu. Tak apa, tak ada salah apa, betul ya. Tapi ghalib kebiasaannya kita cuma ada habuan berkata baru kita cuma hanya boleh kata la maujuda illallah baru. Batin kita, dalaman kita, hati kita, dah adakah syuhud? Dah adakah pandangan hati kita memandang akan segala-galanya yang wujud hanya Allah? Lupa kewujudan kita, diri kita, makhluk seluruhnya? Tak lagi. Itu cuma kata baru. Belum ada pencapaian apa-apa lagi. Tak apalah kata bila. Kan? Kok mudah-mudahan satu hari nanti kan apa yang kita kata tu ia juga menjadi sifat di dalam hati kita. Harap-harapnya lagu itulah. Selalunya kita ni orang yang pelupa, orang yang lupa Tuhan. Tu selalunya kita ni. Tu je lah. Boleh kata yang tu je lah. Baik. Pada hakikat, maka pada hakikatnya apabila dah tak pandang dah suatu lagi dah dalam hati dia, dah dia tak nampak dah suatu pun makhluk dalam hati dia, hanya duk lihat dalam hati dia setiap detik, setiap masa tu asyik jadi tu zauq dengan kewujudan Allah ni. Itulah orang panggil orang yang ada mukasyafah lah, ada musyahadah lah, ada muayanah. Muayanah tu penglihat mata hati pula. Kan? Lepas tu adalah inayah daripada Allah, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah. Macam-macam lagi istilah lain. Baik, tak apalah yang tu. Dan ini pandangan. Seterusnya katanya al-musannif, dan bermula ini pandangan tu tak sah ni, memandang engkau akan yang apa tadi, tiada memandang engkau akan yang lain daripada Allah tu. Terkadang ialah berkekalan ia ini pandangan. Maknanya hati kita cuma duk memandang Allah sahaja ni, duk ingat Allah, duk rasa kehadiran Allah. Kan? Sakit pun Allah, takdir Allah, duk ingat kudrat Allah, iradat Allah, ketentuan Allah, taksis daripada sifat iradat Allah. Kan? Selagi sihat, lepas sakit tu Tuhan jadikan pula sihat. Tak nampak dah suatu yang lain daripada Allah. Tak nampak dah jasa ubat ni lah, aku makan tu yang aku sihat tu. Tak nampak dah tu. Makan juga ubat. Kan? Jasanya pasal aku pantang kuat. Kan? Tu yang sihat lah ni tu. Duk makan ubat tu, duk makan ubat tu, dia dipenisbahkan kepada makhluk tu. Ya tu orang panggil dia tak dapat memandang Allah. Dia duk pandang makhluk ya. Hati dia saat ni. Kadang-kadang berkekalan ia ini pandangan. Bahasa mudahnya syuhud tadi ni.
Syuhud ni ataupun orang yang berada pada maqam musyahadah ini kadang-kadang tu sentiasa berkekalan tu sentiasa hatinya duk pandang kepada Allah, duk ingat kepada Allah, tak lupa-lupalah. Kalau kata masa tu 24 jam kan. Kalau kata nak tidur, sebelum tidur pun duk ingat Allah kan. Nak tidur bismillah apa semua teringat Allah sampai dia lena. Sagi kat jaga mangkit daripada tidur, ingat Allah balik. Tah dalam tidur pun duk mimpi tu ingat Allah juga, mana nak tahu kan orang lagu ni kita. Kita mana nak tahu, kita dak lah kan. Kita sebelum tidur pun tak ingat Tuhan, bismillah tak tahu mana hala. Mangkit tidur jaga-jaga, tak ada hati ingat Allah. Dia ingat apa aku nak buat sekali nak pergi kerja, nak buat tu, nak buat ni. Bila tahun kita ingat Tuhan kan? Tu contoh. Inilah seluruh kehidupan kita sehari-hari. Dalam hati kita ni apa yang kita ingat? Cuma katanya pengarang, dan iaitu nadir, dan iaitu yakni ini pandangan ini syuhud ni yang kata berkekalan setiap masa, setiap waktu, asyik diri dia dengan melihat kewujudan Allah, ialah nadir, ialah jarang-jarang. Sikit sangat orang yang hati dia sentiasa mengingati Allah. Kebanyakannya hak ingat ke Tuhan tu jarang-jarang. Lepas tu hak banyaknya tak ingat ke Tuhan. Hak banyaknya hati kita ni Allah lalai sungguh, ghaflah sungguh kan, pesak sungguh dunia tu dalam diri kita kan, sampai tak ingat ke Tuhan. Dia benda apa yang kita duk ingat-ingat, benda tu lah yang kita berasa penting, yang mustahak. Kalau benda tak penting, kalau benda tak mustahak, ada kita nak ingat kan, lupa lagu tu je lah. Itulah jadi dekat kita kan. Suruh berzikir, tak apalah wala langkat dan kita lalai pun tak apa, berzikrullah lah, tak apa zikir. Dalam keadaan tak khusyuk hati, dalam keadaan tak hadir hati kan, baik kita berzikrullah dari tak berzikir langsung kan. Lagi kita kata berzikir lah, aku tak khusyuk, supaya lagu tajuk semayang, suruh semayang apa tak khusyuk kan. Khusyuk lain, hadir hati tu lain. Kalau benda dah wajib kok warna pun hang kena buat kan. Kalau benda sunat pun kalau buat boleh juga pahala walaupun tak khusyuk kan. Mudah-mudahan kan lama-lama esok kan, sambil kita duk berzikrullah kan, hati kita pun mula datang kehadirannya kan, mula datang ingatannya, mula khusyuk hadir hati kepada Allah. Mudah-mudahan begitu aja. Sebab hati kita ni memang pelik kan, dengan ketuhan ni tak berasa penting pun. Dengan lain daripada Tuhan, besar sungguh hak lain daripada Tuhan ni kan. Ikutlah apa pun, makan ke, minum ke, tidur ke, buat kerja ke, cari duit ke, rimpun kereta ke kan, ikutlah hak lain daripada Tuhan ni. Hak tu besar kan, pelik sungguh. Benda yang setakat wujudnya majazi saja, itu yang kita duk hambat-hambat, yang kita duk ligan-ligan. Yang hakikinya wujud ni kan, dialah yang menjadikan kita, dialah yang bagi rezeki makan minum segala-galanya dekat kita, bagi kita sihat, bagi kita sakit. Esok ni lepas mati kita nak jumpa dengan dialah pula di akhirat esok apa semua. Tak mau nak ingat kan, punya duk lupa. Baik. Wa qad yakunu kal barqil khatifi. Seterusnya kata lagi al-musannif kita, wa qad yakunu kal barqil khatifi, dan terkadang, kadang-kadang lah,
adalah ia yakni ini pandangan tadi. Syuhud lah, bahasa Arabnya syuhud tadi tu. Kadang-kadang kita tidak memandang akan selain daripada Allah ni. Kadang-kadang adalah ia seperti kilat yang menyambar ia kilat. Sedih ya, mai ingat Tuhan, lepas tu lupa balik. Tu maksud dia. Kadang-kadang kita setengah kita ni, kata al-musannif, ingat juga ke Tuhan, kan, dapat juga rasa syuhud yang kita sebut panjang lebar tadi tu, tapi sebentar sangat, sat sangat. Umpamanya seperti kilat yang menyambar. Kilat syuh sekelip mata ya, ada mai sat ingat ke Tuhan, lepas tu ghaflah balik kan, lepas tu lupa ke Tuhan balik, tak ingat apa satu dah pula, ingat ke makhluk lah pula kita ni. Lagu itulah yang kebanyakan. Hak jarang-jarang tadi ingat selalu tadi ni, sedia duk ingat kepada Tuhan kan. Buat apa pun lah kan, tahun tu kan boleh rezeki, alhamdulillah, pokok buah kayu dia buahnya lebat kan. Tanam buah pokok moktan, tanam belah-belah tahun dah, puluh-puluh tahun dah, tahun tu buah moktan lebatnya kan. Bunga tu segenap rantin kan, lekat pula tu, buah penuh berat macam nak terbalik dah pokok tu pun kan. Kok dia mulut kata dia ingat alhamdulillah, Allah Ta'ala kan kurniakan kepada aku rezeki, alhamdulillah. Nak bersyukur ke Tuhan payah kan, payah sangat kan. Hak du ingat apa dia, kan, baju aku buah hari tu ni bagus ni kan. Hak kawan dia promote suruh beli baju tu lah kan, ni hantrai baju ni, baju ni dia baju bagi buah lebat kan, bagi pokok sihat kan, mahal lah sikit, kita pun belilah, buatlah macam mana yang dia abang tu kan. Lepas tu kalau 5-6 bulan lepas tu pula buah sungguh lebat, sungguh hasilnya tadi ni. Nampak apa dalam hati tu? Nampak baju nampak usaha, nampak makhluk. Mana pi Tuhan? Awak baja boleh bagi buah ke? Baja boleh membuahkan ke? Baja boleh bagi kita rezeki ke? Dak, hak bagi keluar buah tu ialah Allah. Yang bagi kita makan minum rezeki tu ialah Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Ada letak mana ayat tu? Ada kata buah ni lah, baja ni lah yang bagi kamu rezeki? Tak ada. Tapi yang tu duk pandang, yang tu duk kuat ingatan dalam hatinya kan. Kalau tak kerja aku nak makan apa? Pula dah kan. Kalau tak kerja kan, aku nak makan apa? Hang makan bukan pasal hang kerja, hang boleh makan selama ni pasal Allah Ta'ala yang bagi hang makan, Allah yang bagi hang rezeki. Itulah segenap perkara yang kita sebut. Tapi kadang-kadang tak ingat langsung pun ada. Kalau ingat pun hak paling ramai sekali sat je ingat Allah, lepas tu lupa balik kan. Duk baca makhluk duk baca bacaan makhluk dia situlah. Inilah orang yang ada syuhud dengan tak ada syuhud kan. Inilah contoh apa orang panggil tauhid. Apa makamnya? Makam jamak. Tauhidnya sempurna. Dia mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan asma Allah kan. Dia bukan hanya yakin, dia setakat ilmu yakin saja kan, bahkan sampai ke ainul yakin, sampai kepada haqqul yakin. Keyakinan dia nampak langsung kewujudan makhluk ni. Duk nampak Allah, segala-galanya Tuhan, segala-galanya Allah. Orang ni lah yang ada darajat, orang yang ada pangkat, kemuliaan
di sisi Allah. Selainnya, selebihnya macam kita ni tak tahulah duk belah mana kita ni, kan? Harap-harapnya kita tu Tuhan redha lah. Sebab saat lagi dia nak berkait dengan berdosa pula. Apabila kita pandang sesuatu hati apabila kita melihat sesuatu tadi ini bukan kita melihat daripada Allah, kan? Jadinya bukan daripada Allah, jadinya daripada bajalah, daripada apa tadi ini, daripada kepandaian. Dia orang ada ilmu, ada kepandaian. Kepandaian aku, kan? Hukumnya dosa, hukumnya maksiat. Nak kena bertaubat pula. Itu kalau syuhud, kalau dia memandang akan makhluk ni. Tapi kalau membawa kepada i'tiqad, dia syuhud dengan i'tiqad dia lain. Kalau membawa kepada akidah, i'tiqad, baja ni lah yang bagi pokok ni buah lebat, yang tu kufur. Yang tu kita perjelas betul-betul. Tak mana hak belah dosanya, tak mana hak belah kufur imannya nanti. Itu nantilah insya-Allah lah ke depan kita akan sampai tajuk tu. Dari dua akidah dengan musyahadah. Akidah kita i'tiqad Allah yang menjadikan, kan? Syuhud kita rasa dalam hati kita Allah yang menjadikan. Itu dua. Sama ada syuhud, tak ada syuhud, i'tiqad mesti ada. Pasal dia dengan ada iman atau tak ada iman. Akidah ni kelebihan pangkat lagi, dia sampai ke naik darjah syuhud. Merasa nikmat rezeki ihsan Allah. Allah berbuat ihsan, Allah berbuat baik. Allah Tuhan yang bersifat dengan Rahman, dengan Rahim. Allah yang beri aku boleh makan, boleh minum. Rasa dalam hati itu syuhud. Kalau tak ada perasaan itu, dia rasa lain daripada Allah, itu dosa. Itu perbezaan tu kena faham betul-betul. Itulah beza syirik jali dengan syirik khafi. Syirik jali kufur. Syirik khafi dia tak sampai ke kufur iman. Sebab dia bab syuhud perasaan hati. Tapi kalau masuk ke bab akidah, itulah i'tiqad dia, yang tu baru kufur iman. Baik, tak apalah kita berhenti setakat itu, kita baca sikit-sikit lagu itulah. InsyaAllah kita sambung lagi lepas ni. Jadi kita berhenti pada kata mana dia? Wa izan kasyafa. Kita berhenti dekat dulu. InsyaAllah sambung lagi minggu depan. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ayyatim.